Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Haziq bin Nazrul Hisham, GPSU 2021264110. Definisi bagi domain kognitif ialah perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan dan keterampilan berfikir. Domain kognitif terbagi kepada 6 aras. Yang pertama ialah aras pengetahuan, yang kedua ialah aras pemahaman, dan yang ketiga ialah aras aplikasi. Yang keempat pula ialah aras analisis, yang kelima pula ialah aras sintesis, dan yang terakhir ialah aras penilaian. Filem yang kami pilih ialah filem Bukit Kepong. Peristiwa Balai Polis Bukit Kepong ialah kejadian yang berlaku ketika Perang Dunia yang Kedua. Dalam kejadian tersebut, Balai Polis Bukit Kepong telah diserang oleh segerombolan 180 orang komunis. Bagi aras pemahaman, kisah perjuangan pasukan polis dan masyarakat tempatan di Bukit Kepong, Johor melawan komunis pada tahun 1950. Kemuncak pertempuran berlaku pada 23 Februari di Balai Polis Bukit Kepong yang mempunyai 18 orang anggota sahaja. Filem ini menggambarkan semangat wajah yang ditunjukkan oleh pasukan polis walaupun mereka diserang oleh 180 orang komunis. Tetapi mereka tetap berjuang hingga ketitisan darah yang terakhir untuk mempertahankan negara. Bagi aras pemahaman pula, kami memilih dua babak. Babak yang pertama ialah pengganas komunis melakukan pelbagai kekejaman untuk menakutkan rakyat supaya menyokong perjuangan mereka untuk memerintah negara ini. Contohnya, ramai rakyat terutama kaum Cina yang dianggap menjadi tali barut Inggeris dan dianggap bekerjasama dengan PKM diseksa dan dibunuh dengan kejam. Bagi babak yang kedua pula ialah perangan perlawanan yang tidak standing. Contohnya, pengganas komunis yang menggunakan senjata automatik, manakala pengawal kampung hanya bersenjatakan senapang patah dan parang sahaja. Hal ini menyebabkan ramai pengawal kampung yang cedera dan terkorban. Bagi aras yang ketiga, iaitu aras aplikasi, babak yang pertama, penduduk kampung bekerjasama menjaga keselamatan dengan menubuhkan unit pengawal keselamatan kampung dan unit parang panjang. Babak yang kedua pula ialah bagi mengurangkan pengawal kampung yang cedera dan terkorban. Penghulu ahli perlu memikirkan cadangan yang terbaik untuk menyelamatkan pengawal kampung dan membuat pengganas komunis berundur. Seterusnya, aras keempat, aras analisis memilih penyelesaian terbaik. Babak 1. Cadangan terbaik adalah penduduk kampung bekerjasama membantu perjuangan pihak polis. Ini bertujuan membantu pihak polis bergaul di tempat-tempat strategi dalam mungkin Bukit Kepong. Babak yang kedua, cadangan yang terbaik adalah mengasingkan yang cedera dan terkorban untuk berundur, manakala pengawal kampung yang tersisa hendaklah mengulur waktu seketika. Yang seterusnya, aras kelima, iaitu aras sintesis, menyenaraikan prosedur menyelesaikan masalah. Babak 1. Antara langkahnya adalah sentiasa memati dan berwaspada. Contohnya, rancangan perisik pihak komunis tidak berjaya merangkap Sarjan Jamil untuk membunuh dan memaksa semua anggota polis menyerah kalah. Babak yang kedua, antara langkahnya adalah memberi arahan dan bertahan. Contohnya, penghulu ahli mengarahkan anak buahnya yang cedera untuk berundur, manakala yang lain perlu meneruskan peperangan dan bertahan sehingga pengganas komunis berundur. Aras yang terakhir iaitu aras ke-6, aras penilaian, menilai penyelesaian masalah. Babak yang pertama, kebaikan. Pihak komunis tidak dapat menawan Bukit Kepong dengan mudah. Contohnya, penduduk kampung turut membantu mempertahankan Bukit Kepong dan mengawal ketat kawasan Bukit Kepong. Keburukannya, pembunuhan yang dilakukan pihak komunis telah mengorbankan ramai ahli keluarga. Contohnya, ancaman mengganas daripada pihak komunis melibatkan pembunuhan ibu, isteri dan anak. Babak yang kedua, kebaikannya ialah dapat mengurangkan prajurit yang terkorban. Contohnya, anak buah penghulu ahli ramai yang selamat daripada dibunuh oleh pengganas komunis. Keburukannya memperlihatkan kelemahan sendiri dan meningkatkan kepercayaan musuh untuk menang. Contohnya, pengganas komunis telah berjaya membakar pejabat penghulu dan merompak kedai-kedai. Akhir sekali, rumusan. Oleh itu, cerita ini bukan sahaja berguna untuk penyelidikan sastra, tetapi juga sebagai sumber sejarah untuk generasi akan datang. Yang kedua, ia merakamkan sejarah bangsa dan negara dan membolehkan generasi kini dan akan datang melihat kehidupan perit zaman penjajah serta perjuangan dan permohonan besar penduduk tempatan untuk mempertahankan maruah negara tercinta. Yang ketiga, filem ini kami beri rating sebanyak 9/10.
Kita dapat tahu, diorang sekarang semua sudah masuk AP. Hei, Oscar, biarkan lawannya besar-besar! Tembak!